Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan Anda, dan Rakyat Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Memetik ibrah, membentuk sahsiah. Salam Baitullah sebuah rancangan yang ditunggu-tunggu setiap hari, terutama rentetan tragedi tumbangnya kren di Masjidil Haram Mekah. Laporan terkini mendapati bahawa 5 orang telah disahkan meninggal dunia dan 2 orang masih didapati tidak ditemui. Untuk itu, kita bersama-sama untuk menyedekahkan bacaan Al-Fatihah dan mendoakan kebaikan untuk Allah yarham dan Allah yarhamah. Semoga Allah menempatkan semua arwah di tempat para syuhada dan juga para salihin. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Salam Baitullah diteruskan pada malam ini dengan kita menjemput tetamu yang pada malam ini saya rasa sangat bertuah kerana tetamu ini merupakan rakan sekelas saya, rakan sebantar sebilik satu kolej, iaitu Al-Fadil Ustaz Don Daniel Don Biajid. Apa khabar Ustaz Don? Alhamdulillah. Ustaz Syah sihat? Oh, alhamdulillah khair. Khair. Berseri-seri Ustaz Don ini. Apa kurangnya Alhamdulillah. Baik. Dan topik kita pada malam ini iaitu kemenangan jihad. Satu topik yang sangat baik ya. Dan tak dilupakan juga kita ada tetamu di studio. Audien kita iaitu daripada Sukarelawan Skuad 1 Malaysia, AADK Daerah Hulu Langat. Begitu juga ahli qaryah Surau Asy-Syakirin, Taman Tenaga Kajang, dan juga ada juga pelajar UIA dan UKM. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Jadi jangan segan-segan, goyang-goyang kaki tak apa, bergerak sikit-sikit tak apa. Jangan lambai-lambai kat TV. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid. Lama tak jumpa kita. Betul. Ustaz Syah sihat? Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan Ustaz Dan, sebenarnya ada satu khabar berita yang agak menaik hati untuk kita semua kru Salam Baitullah tentang pemergian Allahyarham Khairuddin Cik Long, yang mana beliau merupakan pengasas sebenar rancangan Salam Baitullah ini. Allahu Akbar. Kita amat terhutang budi kerana beliau meninggalkan kita ketika mana rancangan ini sedang live disiarkan. Kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah kepada beliau insya-Allah. Dan mungkin saya dapat tahu Ustaz Don sendiri ada pertalian dengan Allahyarham Betul. Khairuddin Cik Long. Silakan Ustaz. Baik, saya sebelum arwah meninggal, kami sempat ziarah sebab almarhum satu sekolah dengan ibu saya, dengan ayah saya. Jadi sempat kami ziarah. Alhamdulillah 5 hari bulan hari itu. 5 hari bulan hari itu. Dan saya rasa apalah Syah, mari kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada beliau dan juga sekalian mereka daripada kita sendiri ya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta
ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Man sanna bi sunnatin hasanatin. Betul. Siapa yang menunjukkan contoh yang baik, sunnah yang baik, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun. Betul. Semoga aliran terus berjalan. Masya Allah. Pahalanya yang telah mengasaskan Salamatullah. Uish. Maklumat kita dapat live daripada Tanah Suci Mekah. Betul. Jadi Ustaz, kita meneruskan topik kita hari ini Ustaz. Ya, baik. Topik kita hari ini iaitu kemenangan jihad. Allahu Akbar. Tanah Suci Mekah. Mekah dan juga Madinah. Kalau kita pergi ke sana, ziarah ke sana, pasti dan pasti kita akan melihat simbol-simbol jihad para sahabat Nabi radhiyallahu Allahu Akbar. darah yang dialirkan di tanah suci yang sangat bernilai. Masya Allah. Maka pada malam ini Ustaz Don, kalau boleh Ustaz Don cuba cerita serba sedikit tentang semangat jihad di kalangan para sahabat kena dengan tanah suci Mekah dan Madinah. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang penonton dan juga sidang hadirin, tidak dilupakan juga Ustaz Ashraf. Bila kita sebut tentang Madinah Al-Munawwarah secara spesifiknya ataupun bumi Mekah secara khususnya, kita tak boleh lari daripada membayangkan macam mana tanah itu suatu ketika dahulu yang dipenuhi dengan orang yang bertawaf di kelilingnya dengan keadaan yang kita kata bogel, dengan berhala yang berada di keliling Kaabah yang mulia itu. Tambah pula ketika di Madinah pula macam mana keadaan insan-insan yang sebelum datangnya Islam, keadaan mereka ditipu daya oleh kita gunakan istilah hari ini padri-padri mereka, gereja-gereja mereka sendiri. Tiba-tiba datang satu insan bersama-sama, dia ada satu bersama-sama tu, tapi jangan sebut lagi bersama-sama tu. Datang satu insan yang Allah bangkitkan di kalangan mereka itu, yang merupakan daripada kalangan mereka itu, iaitu seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang datang daripada keturunan Quraisy. Bersama-sama dengan baginda membangunkan yang kata jihad atau semangat tadi itu di bumi Mekah dan Madinah adalah orang-orang ataupun insan-insan atau para sahabat yang remaja. Sebab Nabi dapat wahyu ketika umur 40. Jadi masa Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar katalah yang macam orang kata apa, paling dihormati yang senior pun baru 38, 36. Macam Sayyidina Umar ketika sebelum hijrah baru 27. Jadi para sahabat yang berada di keliling baginda Nabi SAW, kalau kita nak ambil contoh macam perang Uhud nanti kalau kita nak sebut kalau ada kesempatan, ramai je para sahabat yang nama-nama agung seperti Ubay bin Ka'ab semua tak dapat masuk perang Uhud sebab usia yang muda, tapi dah masuk dah dalam barisan tentera. Seolah-olah kalau kita nak bagi tahu kata semangat jihad, semangat juang yang ada, yang dibakar atau dibina sendiri oleh Nabi, yang Nabi konstruk dalam diri para sahabat, dipimpin, dipandu, disertakan sekali dengan orang-orang yang remaja dan orang-orang yang muda. Jadi kalau kita sebut hari ini nak kaitkannya dengan perjalanan mereka di Tanah Suci dan sebagainya, boleh kalau kita selitkan di sini, saya minta izin Ustaz Ashraf kalau kita boleh selitkan, kita galakkan kepada kawan-kawan yang muda, mungkin tahun ini tak sempat, tahun depan kalau boleh orang-orang muda adakan juga azam untuk nak pergi ke Tanah Suci, untuk nak dapatkan yang lebih jelas lagi yang katakan semangat jihad tadi tu. Baru kita boleh nampak. Contoh kalau kita ambil lagi Madinah ataupun Mekah sendiri, kita kata adalah dua nama yang dibinakan di dalamnya orang kata apa? Madinah Al-Munawwarah. Nur itu, nur, cahaya yang tersebar berselerakkan daripada kedua-dua bumi ini. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Don, satu kupasan permulaan mukadimah yang sangat baik Ustaz Don bagi latar belakang tentang jihad. Ya. Sebelum kita teruskan cerita-cerita yang menarik tentang jihad, saya seronok dengan Ustaz Don cerita ni. Kita tidak berdua-duaan saja, tapi kita juga bersama dengan Zaira. Jadi Zaira mungkin ada sesuatu yang nak diucapkan, silakan.
Baik, terima kasih Ustaz Ashraf. Menyentuh mengenai apa yang diperkatakan oleh Ustaz Ashraf sebentar tadi, itu mengenai perkhabaran bahawa pemergian mantan Ketua Pemberita RTM Khairuddin Cik Long. Jadi saya ingin berkongsi kepada saudara penonton sekalian mengenai ucapan takziah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di laman Facebook beliau yang berbunyi, "Saya terima berita sedih bahawa mantan Ketua Pemberita RTM Khairuddin Cik Long telah pulang ke rahmatullah dan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Moga roh dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah." Itu dia yang saya dapat kongsikan bersama dengan para penonton. Dan sebelum saya mewawarkan mengenai pemenang bagi kuis soalan harian Salam Baitullah untuk malam ini, kita akan berlintas langsung dahulu bersama dengan rakan setugas Syahrial Sarapudin yang kini berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai para jemaah haji kita di sana. Jadi Syahrial, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Zaira di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Seperti biasa, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan lagi untuk membawakan siaran lintas langsung dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah, dan pada waktu ini seperti biasa adalah kami baru saja selesai solat Asar di sini, dan sebelum saya nak berkongsi perkembangan terkini mengenai pengkebumian jenazah 5 jemaah haji Malaysia yang telah pun disahkan terkorban dalam tragedi kren tumbang yang berlaku pada Jumaat lepas. Kalau saya boleh kongsikan terlebih dahulu perkembangan ataupun keadaan terkini di Masjidil Haram pada ketika ini. Kalau kamera boleh bawakan perkembangan terkini, saya memilih untuk berada di atas bumbung Abrash Al-Jannah Diriyah pada ketika ini kerana di posisi ini dapat kita saksikan secara dari atas perkembangan ataupun keadaan di Masjidil Haram. Kren yang tumbang pada Jumaat lepas masih lagi tidak dialihkan pada ketika ini kerana untuk mengalihkannya mungkin memerlukan kerja-kerja yang agak teliti kerana kerana kawasan Masjidil Haram itu dipenuhi dengan umat Islam yang agak ramai pada ketika ini untuk beribadah, dan insya-Allah kren ini mungkin dikatakan mungkin akan dialihkan ketika umat Islam berwukuf di padang Arafah nanti, kerana pada ketika itu umat Islam akan secara keseluruhannya berada di padang Arafah nanti. Dan juga walaupun kawasan kren di luar ini masih lagi ditutup, sedikit kawasan yang melibatkan kren tumbang ini, tetapi kawasan di dalam Masjidil Haram secara keseluruhannya telah dibuka, dan mataf iaitu kawasan untuk umat Islam tawaf di tingkat 2 dan juga tingkat 3 telah pun dibuka, dan umat Islam boleh secara keseluruhannya melakukan ibadah seperti biasa di Masjidil Haram pada ketika ini. Baik, selain daripada ini, saya juga nak kongsikan kepada anda mengenai perkembangan terkini istiadat upacara pengebumian 5 jenazah rakyat Malaysia. Kerana saya berada di sini, dari sini kita dapat saksikan perkuburan Ma'ala yang berada betul-betul dekat sebenarnya dengan Abrash Al-Jannah Diriyah pada ketika ini, kerana dikatakan jenazah rakyat Malaysia akan dikebumikan di perkuburan Ma'ala ini. Saya dimaklumkan oleh pihak tabung haji jenazah Allahyarhamah Rusiah Suwa, iaitu jenazah pertama yang telah pun dikenal pasti terkorban, telah pun disembahyangkan dan juga dikebumikan semalam. Saya tidak pasti sama ada di tanah perkuburan Ma'la ataupun tanah perkuburan di Syariat, kerana kami dimaklumkan untuk jenazah rakyat Malaysia akan dikebumikan di 2 tanah perkuburan ini, iaitu tanah perkuburan Ma'la dan juga Syariat. Jadi hari ini dikatakan 4 lagi baki jenazah rakyat Malaysia yang telah pun disahkan terkorban, insya-Allah akan disembahyangkan dan juga akan dikebumikan pada hari ini. Jadi ini menandakan daripada 8 jemaah Malaysia yang hilang, 5 telah pun disahkan terkorban. Seorang telah pun dijumpai selamat berada di Kedaban Thailand dan telah pun dibawa ke penginapan di Abrash Al-Jannah Diriyah ini. Maknanya ada lagi 2 baki rakyat Malaysia yang masih lagi belum disahkan, dan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz sebagai pengurusi tabung haji telah pun mendarat tiba di Jeddah pada jam 2 petang tadi, dan rakan-rakan media juga turut mengikuti rombongan beliau di Jeddah, dan kami dimaklumkan seketika nanti apabila tiba di Mekah, beliau akan turut sama pergi ke rumah mayat Muazzim di Mina, kerana insya-Allah dengan hadirnya menteri dari Malaysia
insya-Allah proses pengecaman ataupun untuk kita ketahui dua lagi status identiti rakyat Malaysia yang hilang dapat dikenal pasti secepat mungkin, kerana ada dua kemungkinan, sama ada di rumah mayat ataupun di hospital berdekatan, kerana kami dimaklumkan di hospital Arab Saudi ada beberapa lagi pesakit-pesakit yang cedera yang terus dibawa ke hospital Arab Saudi pada hari Jumaat yang lalu, belum lagi disahkan identiti mereka. Jadi di situ pun pasukan perubatan ditempatkan bersama dengan Muassasah Asia Tenggara untuk memeriksa semua hospital di Arab Saudi sama ada pesakit-pesakit mereka yang telah pun disahkan identiti negara, turut melibatkan dua lagi jemaah kita yang hilang. Kami sebenarnya nak bersama dengan waris mangsa tragedi, tetapi untuk hari ini untuk 4 lagi jemaah yang akan dikebumikan hari ini, kami tak berkesempatan untuk bersama waris kerana waris-waris ini dibawa ke bilik mayat bilik mayat Muazzim di Mina untuk penerimaan jenazah dan juga pengecaman jenazah sebelum jenazah dikebumikan pada hari ini. Jadi insya-Allah mungkin esok kita akan bersama dengan waris-waris. Kita harapkan sama-sama kita doakan agar waris-waris mangsa, terutamanya suami-suami mereka yang telah pun terkorban ini dapat tabah dan juga dapat menyempurnakan rukun Islam kelima yang berbaki 10 hari lagi untuk ibadah wukuf di Padang Arafah nanti. InsyaAllah itu pun kita akan bawakan secara langsung nanti. Jadi Zaira, ini perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kembali untuk perbincangan Salam Baitullah di studio. Baik, terima kasih Syahrial langsung dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Saudara penonton sekalian, sememangnya kita masih lagi berduka cita dengan insiden kren tumbang yang menimpa beberapa jemaah haji kita di Tanah Suci Makkah, dan pastinya kesayuan dan juga kesedihan itu masih lagi kita rasai ketika ini. Tetapi apapun, sama-samalah kita berpegang kepada kunci kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, dan mohonlah bantuan ataupun pertolongan melalui kesabaran dan juga doa. Dan justru sama-samalah kita mendoakan agar para jemaah haji kita akan terus diberikan ketenangan dan juga kelancaran dalam mengerjakan ibadah haji. Dan juga kepada para jemaah haji yang telah pun kembali ke rahmatullah, sama-sama kita mendoakan agar roh-roh mereka ditempatkan di kalangan hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Jadi kepada para penonton di rumah, saya akan umumkan nama pemenang sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Saya sungguh gembira tak ternilai. Umpamanya cerita kalau kita dapat sejongkong emas pun tak sama kodok kadar daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala beri pada kita kerahmatan dari dunia khas untuk akhirat. Alhamdulillah juga. Pada awalnya saya dapat satu orang. Macam tak nak pergi. Pasal nanti isteri nak pergi. Siapa pula kan? Jadi dua-dua dah dapat. Alhamdulillah lah. Syukur kepada Allah SWT. Kerana telah dipilih oleh dapat menunaikan fardu haji pada tahun ini. Allah, bersyukur sangat. Saya macam tak percaya. Memang selama ini saya berdoa, cakap Rabang, Ya Allah, cakap kalau dapat panggilan biar masa saya sihat. Alhamdulillah, dalam doa saya Allah Ta'ala makbulkan. Alhamdulillah. Terharu sangat. Untuk anak yang ada di Kota Tinggi, berdoa sayang untuk ibu dan rakyat Malaysia yang beragama Islam yang menjaga haji, insya-Allah. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah memetik ibrah bentuk sahsiah. Alhamdulillah bersama tetamu kita Ustaz Don. Ya. Ustaz Don, Saya. Dekat Tanah Suci Mekah ni dekat dengan umat Islam seluruh dunia. Sebab itu tidak hairan ibu-ibu atuk-atuk kita dulu beli kapet gambar-gambar Kaabah gantung di dinding rumah. Ada kenangan. Betul. Ada kenangan. Betul. Jadi bila kita cerita tentang kemenangan jihad ni, kita mesti akan sebut tentang bagaimana haji pun merupakan sebahagian daripada jihad. Allahu Akbar. Susah cari duit. Betul. Ada yang 20 satu hari kumpul RM20 saya jumpa. Betul. Untuk 20 tahun dia berniaga nak pergi ke Tanah Suci Mekah. Allah. Perjalanan susah, di Mina susah, tawaf susah, sa'i susah, berat. Jadi Ustaz Dan mungkin boleh kaitkan bagaimana jihad para sahabat Nabi dulu mungkin tidak sama dengan jihad ketika melaksanakan ibadah haji. Silakan Ustaz Dan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ustaz Ashraf, sidang penonton dan juga tetamu yang saya kasih sekalian. Tak lupa juga dengan Puan Zaira kita lah. Jadi sebelum saya nak pergi kepada soalan Ustaz Ashraf tentang jihad para sahabat, boleh tak kalau saya mencuit perasaan semua orang dengan mengatakan
Tuan-tuan cuba bayang. Kata tadi saya tengok average umur hajah yang meninggal tadi. Average umur mereka lebih kurang dalam 50 ke 60. Kalau seperasan saya baca tadilah. Dalam usia 50 sampai 60 tahun mereka hidup, Allah pilih mereka, jenazah mereka disembahyangkan oleh 2 juta orang. Kalau kita tak sampai, saya pun tak tahu orang nak sembahyang saya berapa ramai. 2 juta orang. Takkanlah soalan paling simple, 2 juta orang tu tak ada yang doa makbul. Tidak. Allah tu balas, tu bayaran di dunia. Bayaran di dunia bagi orang yang jadi tetamu Allah. Jadi saya kait balik dengan apa Ustaz Ashraf. Kalau itulah bayaran dia, macam mana yang benda yang kita nak tempuh? Selalunya benda mahal ni dia tak main daripada tempat yang orang kata murah. Jadi susah payah dalam haji, sebab tu haji adalah ibadah tubuh badan. Mana ada bacaan dalam haji? Haji ni kalau takat yang nak baca pun, yang orang kata paling kerap orang baca pun masa dekat Arafah aja yang nak baca doa tu. Tawaf tak payah baca. Diam pun pusing pun sah tawaf. Sa'i, diam pun sah. Hak doa tu sebab kita ambil salah satunya, ada doa-doa, ada yang doa Nabi sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu apa nama ayat Quran, Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawaf bihima, tu kan. Yang tu Allah sebut dalam Quran. Cuma poin yang nak sebut, gunting tak payah doa. Melontak jumrah tak ada. Apa lagi? Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, apa di Mina. Mana ada baca apa? Duduk aja. Dia semuanya melibatkan tubuh badan. Jadi kalau bacaan, Allah boleh uji kita. Bisu, sakit mulut, apa lagi? Demam, tak ada suara. Macam Ustaz Ashraf tengok suara-suara. Mudahan Allah sihatkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tubuh badan Allah nak uji je. Allah nak uji. Yang saya biasa tengok Ustaz Ashraf, daripada tempat muassasah tu, mak dengan anak tolak wheelchair tu. Saya alhamdulillah masa haji saya sempat Allah bagi peluang, saya rasa daripada orang kata apa, serendah-rendah bayaran sampai setinggi-tinggi bayaran, saya duduk lalu semua kehidupan depa masa dekat Mina. Sebab Mina kita duduk 3 hari. Saya duduk, saya lalu, saya tengok macam mana jalan depa nak pergi tu. Ya Allah, kalau yang duduk kat muassasah yang di sebalik bukit tu, tolak wheelchair tu, mula-mula dia tolak mak dia atas wheelchair. Sekerat jalan, mak dia tolak dia atas wheelchair pula. Memang dengar macam, oh ya apa ni kan? Tapi nak abang kata, ya Allah, dia punya ujian dia tu, punya duk jalan tu, kita boleh bayang dia punya susah. Baik, kalau kita ambil pula sahabat Nabi. Pertama, saya suka kaitkan dengan sidang penonton dan kita. Wallahi, apa yang sahabat Nabi lalu, apa yang Nabi lalu, 1% pun tak sama dengan yang kita lalu. Ingat sangat kita meneruskan apa benda yang dah ada. Para sahabat kena create benda tu balik. Para sahabat kena create benda tu. Macam mana nak buat perjalanan yang selamat daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Mereka kena create balik benda tu. Sebab apa? Ada halangan di tengah-tengah, ada perang dekat Badar, dekat Uhud, ada perang. Kita teruskan saja. Itu pun hari ni ramai orang merungut. Itu pun hari ni ramai orang mengut. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Baik, kalau sempat saya ambil sikit. Satu antara contohnya, ketika mana kita sebut para sahabat dengan Nabi, antara perkara yang menjadi hari ni, maafkan saya sebut bukan nak timbulkan apa-apa kontroversi, tidak. Tapi nak abang hari ni punya situasi, benda tu dah berlaku dah. Ketika mana baginda Nabi SAW dengan para sahabat nak buat perjalanan haji, tiba-tiba ada nak buat perjalanan ziarah ke Mekah, tiba-tiba ada sekatan tengah jalan dan mereka buat perjanjian. Dan ketika itu antara benda yang paling mencabar Nabi sekali apabila perjanjian itu dicerobohi. Hari ini bukan saja negara kita, seluruh dunia, siapa saja buat perjanjian dengan orang Islam, senang-senang saja mereka cerobohi. Kalau saya ambil negara kita, mungkin orang kata, oh apa ni bincang. Okey, tak apa, kita terus ambil negara kita. Kita ambil, tapi contoh sama aja. Kita ambil apa yang berlaku di Palestin dengan Gaza. Berapa kali Ustaz Ashraf, orang-orang Israel kata mereka tak mau serang? Berapa kali buat perjanjian kata tak mau serang? Orangnya Al-Aqsa. Berapa kali buat perjanjian? Banyak kali dah buat perjanjian. Tapi tak tahu, kita lah ni dah sampai masalah. Orang Islam kena ambil beringat lah.
Ustaz Don, kita ada soalan daripada penonton ni, nampak dok melambai-lambai kita tadi. Jadi silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pesan kita malam ini mengenai jihad. Apakah peranan kita di Malaysia ni untuk berjihad tu? Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Jadi kita cerita tentang jihad para sahabat Tanah Suci Mekah. Jadi Tuan Haji ni mai pada Kajang, mai pada Hulu Langat, mai UAE, UKM. Kami nak jihad macam mana? Betul lah. Ada suasana perang. Macam mana kami nak jihad tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut macam ni, saya teringat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana baginda Nabi dengan para sahabat menang di dalam peperangan, maka para sahabat macam kita kata seronok lah menang perang. Saya kena habaq kat tuan-tuan, sidang penonton dan sidang hadirin, bacalah sirah Nabi. Antaranya kitab Ruhaiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Ada juga Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Fiqhus Sirah, dan banyak lagi kisah-kisah sirah Nabawiyah. Bila tuan-tuan baca tu, kita yang baca tu, tengah duk baca tu, bila mai kata dan umat Islam mencapai kemenangan, kita hak duk baca tu rasa macam, ui, aku pun rasa nak lempak buku-buku tu, seronok. Sebab kita baca macam mana ulama' cerita. Sebab ulama' al-ulama' warasatul anbiya. Ulama' mana boleh menipu? Al-ulama' warasatul anbiya. Mereka pewaris Nabi. Bila mereka cerita kat kita tu dengan jiwa, raga, keadilan mereka, soleh mereka, sembahyang mereka. Bila mereka cerita kat kita tu, kita baca tu, Allahu Akbar. Jadi ketika tu apa Nabi kata? Peperangan melawan musuh secara fizikal ketika ini, alhamdulillah umat Islam menang. Tapi ada satu lagi jihad yang umat Islam kena buat. Yang tu kita semua boleh buat. Apa dia? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Hari ni kerana hawa nafsu lah. Maaf saya minta izin lah. Kalau saya ada salah cakap, Ustaz Ashraf macam potong tu, tutup mulut saya pun tak apa. Kalau ada salah cakap, saya tak ni. Sila. Disebabkan hawa nafsu lah. Ada anak umur 13 tahun lahirkan anak. Disebabkan kekangan hawa nafsu lah membuatkan anak 12 tahun, 11 tahun lahirkan anak yang boyfriend dia kah siapa kah 22 tahun, 18 tahun. Okey. Dan satu lagi, disebabkan hawa nafsu hari ni lah manusia sanggup jual agama Allah. Yang tu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada nak umum sikit kata kunci kuis terkumpul. Dia ada kuisnya. Sila. Kata kunci kuis terkumpul kita untuk episod Salam Baitullah kali ini ialah jihad. Jihad. Baik. Jadi Ustaz, sebelum kita sambung kita punya perbincangan, kita pas dulu kepada Zaira. Silakan Zaira. Baik, terima kasih Ustaz. Kemenangan jihad, satu topik yang cukup istimewa untuk kita perbincangkan pada malam ini. Dan semestinya semangat jihad itu perlu ada dalam diri kita sebagai umat Islam. Dan baiklah untuk menonton di rumah, kata kunci seperti yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi, iaitu untuk soalan kuis terkumpul pada malam ini ialah jihad. Jadi baiklah, sekarang saya akan umumkan nama-nama pemenang bagi soalan kuis harian Salam Baitullah yang semalam bertarikh 13 September 2015. Dan nama-nama pemenangnya, yang pertama Suraya Hani, yang kedua Fatullah Syahmi bin Muhammad Fauzi, dan yang ketiga Nur Hafizah Mahad. Tahniah diucapkan kepada para pemenang, dan bagi yang belum berjaya teruskan mencuba kerana mudah saja. Anda hanya perlu menghantarkan jawapan anda menerusi SMS dengan hanya menaikkan salam, jarakkan jawapan anda sama ada A, B ataupun C dan hantarkan ke 66300. Baiklah saudara penonton sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan kita ke fasa yang seterusnya, kita akan lihat dahulu satu bingkisan yang cukup istimewa, iaitu bingkisan solat, iaitu bingkisan mengenai detik akhir Allah Yarhamah Rusyah bersama dengan rakan-rakan sebilik beliau ketika berada di Tanah Suci. Jadi kita saksikan. Kalau Tuhan sudah takdirkan kita dapat beriktikaf di hadapan multazam, pasti kita akan dapat berbuat demikian. Itu antara kata-kata Allah Yarhamah Rusyah Suar kepada rakan sebiliknya ketika mereka berada di Masjidil Haram Jumaat lalu. 4 rakannya tidak menyangka itu kali terakhir mereka berbual sebelum melihat jasad Allah Yarhamah kaku di hadapan multazam. Menceritakan kembali detik terakhir bersama Rusyah, rakan sebiliknya Zurina Yahya berkata Jumaat lalu merupakan hari ketiga mereka berada di Tanah Suci. Mereka berhasrat untuk beriktikaf di hadapan multazam, namun khawatir
tidak dapat berbuat demikian kerana jumlah jemaah haji yang ramai. Arwah dia kata kat saya, seronok no kalau kita boleh duduk dekat Multazam. Tu saya kata, ya kak, tak apa kak, kita doa, masih doa. Saya pun angkatlah tangan kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Kami datang ke sini nak menghadap kepada kamu, ya Allah. Kami datang sebab banyak dosa. Kami mohon pada kamu, bagilah tempat kami. Kalau tak hari ini, esok kami dapat tempat di Multazam tu untuk berdoa ataupun untuk kami buat amal ibadat. Saya pun mengangkat doa, dia pun kata, InsyaAllah, kata, InsyaAllah kak yakin. Kalau kita yakin, pasti Allah akan bagi tempat kat kita walaupun sebanyak-banyak orang ada kan. Tidak beberapa lama kemudian, jumlah jemaah di Multazam berkurangan ikuran hujan. Kesempatan itu diambil mereka untuk duduk berhampiran lokasi tersebut. Namun secara tiba-tiba mereka terdengar bunyi bising. Keadaan bertukar kecoh setelah jemaah menyedari berlaku runtuhan kren. Tak berada di situ. Kami berhimpit-himpit sampai ke tempat air. Lepas itu kami jumpa. Sebab bila di situ nampak darah merecik. Darah merecik dekat kan telekong saya, dekat telekong mak menakan saya. Sedang kata, apa yang akan terjadi pada Kak Ros kan? Minta tolong, tapi orang dah tak nak tolong. Dia kata biar orang pihak berkuasa yang menguruskan, sebab memang tak dilarang untuk kembali balik ke kawasan tu. Kami duduk di situ. Zurina hanya sempat melihat jasad rakan sebiliknya itu terbaring di hadapan Multazam sebelum mereka diarah mengosongkan lokasi itu atas faktor keselamatan. Ketika itu, 4 sekawan tersebut hanya mampu berdoa agar Rusiah selamat. Namun perkabaran yang diterima petang semalam merubah harapan mereka. Rusiah adalah antara 5 jemaah haji Malaysia yang disahkan terkorban dalam insiden tersebut. Inilah barang peribadi milik Allahyarhamah Rusiah Suar. Pakaian dalamnya memang sengaja dilipat akan sebilik dan disimpan dengan begitu rapi kerana mereka begitu terkenangkan. Allahyarhamah. Tiada kata yang dapat diungkapkan, hanya titipan doa yang dapat kita utuskan buat Allahyarhamah Rusiah binti Suar. Semoga roh arwah ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Amin. Dan untuk itu kita khasnya untuk menonton di rumah, apa kata kita saksikan dahulu cara-cara penyertaan untuk kuis terkumpul dan kembali selepas ini. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah" kerana tidak lebih 15 patah perkataan. Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita, Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Saya tersentuh dengan doa yang dibacakan oleh rakan Allahyarhamah sebentar tadi. Teringat saya kepada doa antara Abdullah bin Jahshi dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika mana mereka berdua, Abdullah bin Jahshi berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas terkejut dengan doa Abdullah bin Jahshi, seolah-olah beliau sangat inginkan kematian yang amat baik. Jadi agak sensitif untuk kita sebut perkara ini tentang kematian. Tetapi inilah nilaian syurga di sisi orang yang menunaikan haji. Hajat keinginan yang sangat tinggi untuk disemadikan di sana. Jadi Ustaz Don, apakah ganjaran jihad yang membuatkan para sahabat Nabi begitu bersungguh untuk berjihad, untuk mati syahid di jalan Allah? Dan apakah yang kita boleh relate dengan perjalanan haji ini? Jadi silakan Ustaz Don. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya nak jawab soalan tu, tapi saya
kaitkan dengan peristiwa tadi dulu sikit boleh tak? Kalau saya sempat, saya ambil untuk sidang penonton semua. Ganjaran soalan bila ganjaran apa yang Allah bagi kat kita. Baik, saya cuba buat sini, tuan-tuan tengok Almarhum semua tadi mana buat haji lagi? Mana buat haji lagi? Haji lagi 10 hari tu baru nak sampai hari Arafah. Betul Mana jadi haji lagi? Mana hajah lagi? Belum. Tapi saya nak bagi tahu. Cuba perasan nak tadi doa yang kawan dia kata tadi, yang Ustaz Ashraf kata sukar kan. Dia, kami kalau boleh duduk depan multazam tu seronok lah. Tu kawan dia kata, mari kita doa. Jadi dia kata, ya Allah, bagilah kami kalau dapat duduk iktikaf depan multazam. Betul kan? Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan dengar saya cakap dulu, baru nilai Saya rasa sebenarnya doa hajah tu makbul. Bila mana dia kata, saya nampak jasad tubuh kawan saya duduk berada di hadapan multazam. Dia nak duduk depan multazam. Dia dapat Allah bagi duduk. Siapa tak kacau, dia duduk sorang-sorang terus kat situ. Bukan saja tu, saat lagi nak semayang, apa lagi pun duduk kat area depan-depan gitu. Seolah-olah kita tengok kata, belum dapat haji lagi, doa sudah makbul. Belum dapat haji. Bab meninggal, bab yang tu kedudukan tu memisahkan kita daripada alam nyata kepada satu alam lagi yang kita tak pernah pergi. Tapi nak faham kata, poin dia minta dia nak iktikaf, dia dapat. Orang yang tak ada, siap orang kena halau lagi. Jangan kacau, dia duduk situ. Dalam keadaan berihram. Uish, Allah. Belum haji. Baik, sebelum tu saudara kita ada pemanggil. Allah, aku tengah semangat tu contoh. Minat ketika Ustaz Don ni sama sana. Baik, kita dengar dulu siapa di talian sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Haji Tukinon daripada Skudai Johor Ustaz ya. Ya, Haji. Soalannya begini Ustaz. Seseorang yang berjihad sama ada menentang hawa nafsu, menentang peperangan, menentang pergi haji dan segala-galanya. Tetapi Ustaz, dalam berjihad tu di pertengahan dia tewas Ustaz. Jadi saya ni minta pandangan Ustaz, macam mana jihad dia ni Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Jadi Ustaz Don boleh jawab kupas soalan tentang Tuan Haji tadi, dan juga mungkin boleh sambung balik cerita semangat tadi, cerita tadi sampai terstop break tu tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tuan Haji yang bertanya, Haji Sukimon betul daripada Johor. Saya nak kaitkan kata betul apa yang Haji habaq tu, supaya kita hari ni, kita sebagai orang muda, bila kita bincang, kita mungkin tak berapa nampak benda. Jadi bila Haji tanya tadi, kita pun terberhenti sekejap fikir, betul juga kita cerita pasal jihad. Ada orang di tengah perjalanan, dia terkecundang. Mungkin macam kita sendiri, kita kata ada di kalangan wa'iyahzubillah, kita doa supaya kita ustaz ni dipelihara oleh Allah lah. Sebab ada je kawan-kawan kita di kalangan kita yang ustaz juga, tapi di pertengahan jalan dia kecundang juga. Dia berjihad nak bawa agama, tapi Allah takdirkan begitu keadaannya. Kita doa supaya mereka semua dapat kembali pula juga untuk nak meneruskan perjalanan perjuangan membawa agama Allah ni. Cuma saya nak kaitkan kata, bagi mereka yang kecundang itu, kita doakan kepada mereka, sebab saya nak bagi tahu, bila sebut saja Mekah, Madinah, terutamanya Madinah, ada sahaja orang-orang yang hampir-hampir kecundang yang Allah sebut dalam Quran. Ada ta'ifatani an tafshala wallahu waliyuhuma, tu ayat dia tu. Ta'ifatani, dua puak, bukan dua orang. Dua puak, ta'ifatani an tafshala wallahu waliyuhuma. Allah nasib baik ada, kalau Allah tak ada habis. Nampak tak? Masa tu perang apa? Masa tu perang Uhud. Dah duk bergerak dah ni. Dia lama sikit jarak daripada Madinah tu nak pergi Uhud, duk berjalan kaki tu dia makan hari lah kita kata. So dah duk bergerak dah tu, dah duk bawa bergerak tu sampai dekat satu tempat. Boleh pula hak yang Abdullah bin Ubay bin Salul, yang bin Salul tu, dia dah memang plan dah, sebab dia orang munafik. Dia dah memang plan dia nak ajak orang. Jadi tapi bukan dia seorang. Dia duk buat riuh, kita kata dia duk buat riuh. Dia kata, pasal apa nak kena pergi perang Rasulullah? Pasal apa nak pergi perang? Dia duk tanya lagu tu. Tadi masa mula-mula hangpa kata nak ikut, kalau tuan-tuan baca dalam sirah dia. Jadi bila jadi lagu tu, dia buat tu dua puak daripada Madinah nak patah balik. Wallahu waliyuhuma.
Allah aja yang tolong mereka. Allah habaq dalam Quran. So sama macam kita, bagi kawan-kawan yang kita assume mereka dalam keadaan terkecundang, kita doa sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu cinta pun tak boleh. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang boleh bagi hidayah. Jadi untuk jawab soalan haji tadi, bagi mereka tengah-tengah jangan bincang soal pahala dosa sebab kita masih ada di dunia ni lagi. Kita doa supaya Allah nanti bagi balik dia semangat macam mana Allah bantu dua puak yang nak keluar daripada perang Uhud tetap masuk balik. Sebab apa? Sebab Allah tolong. Waliyuhuma, Allah tolong. Boleh tak? So saya sangkut balik. Boleh ke Ashraf? Boleh. Ada peluang lagi Ashraf? Boleh sikit lagi. Maaf. Jadi saya nak sangkut sikit tadi bila kita kata hajah tadi, kalau saya boleh guna lagi perkataan yang kita kata untuk menarik minat orang, hajah-hajah yang ada di tadi duduk live dengan kita tu adalah living proof, bukti bahawa Allah ada. Allah ada, bukti dia tadi. Apa dia? Dia doa saja Allah dengar. Dia doa saja Allah dengar. Bukan saja dengar, Allah bagi clear tempat tu tak ada siapa. Dia seorang duduk datang situ. Satu. Yang kedua, belum dapat haji. Yang ketiga, apa dia? Kalaulah begitu keadaan orang yang baru berjuang semangatnya nak pergi buat haji, maka layaklah Nabi sebut dalam hadis Nabi apa dia? Hadis baginda yang mulia. Tidak ada ganjaran bagi orang yang membuat haji yang mabrur melainkan syurga. Allahu Akbar. Semoga mereka ditempatkan bersama para salihin. Saya teringat doa yang makbul daripada Ammar bin Jamuh. Ketika mana dia nak keluar daripada rumah, dia kata aku tidak mahu kembali kepada keluarga aku. Dan akhirnya beliau meninggal dunia di tanah medan jihad. Dan unta tidak mampu mengangkat jenazahnya ke rumahnya. Kerana makbul doa dari situ. Jadi sebelum kita sambung perbincangan kita, saya serahkan kepada Zaira. Silakan Zaira. Baik, terima kasih Ustaz. Baiklah, untuk para penonton di rumah, saya ulangi sekali lagi kata kunci untuk kuis soalan terkumpul malam ini, jihad. Okay, saya ulangi, jihad. Dan seperti biasa kita akan ikuti kuis soalan harian untuk malam ini dan juga cara-cara penyertaannya. Kita saksikan. Kuis harian Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 minit malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Sertai kuis harian Salam Baitullah. Anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, R, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Menelusuri perjalanan ibadah haji menerusi program Salam Baitullah. Dan seperti biasa pada malam ini saya akan bacakan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Sebenarnya ada yang bertanyakan soalan kepada tetamu kita, Ustaz Don ya. Assalamualaikum Ustaz Don dan Ustaz Ashraf. Pergi menunaikan ibadah haji bukan dengan wang titik pelus sendiri tetapi wang yang dihadiahkan oleh seorang teman khas untuk ibadah haji. Komen Ustaz. Itu soalan daripada Raji Hasan. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dia bagi terus kita. Bagi terus kita. Saya seronok tengok komen tu, dia kata dua-dua Ustaz Penang. Dah puas dan silakan saya jawab dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Saya seronok kalau saya kata kita ni, manusia ni, beza pandangan mata kita dengan pandangan mata Allah. Kita, benda kecil, kita rasa biasa. Kita kalau kata yang hadiah daripada Allah tu kita nak kalau boleh bintang turun mai kat kita. Hak tu baru kata hadiah dari Allah. Dia kalau kata kawan kita bagi ni coklat, kita rasa Allah coklat. Nampak tak? Pandangan mata kita. Sama juga dia kata aku ni nak pi buat haji usaha titik peluh aku sendiri. Kalau orang bagi hadiah tu dia rasa macam bukan hasil daripada titik peluh dia contohnya. Tapi saya suka kalau saya kaitkan, kita soalan ni takat tu je, tapi kalau saya boleh assume kita kata mungkin boleh jadi sebab haji itu titik peluhnya adalah akhlak dia yang baik.
Bila dia berakhlak baik, orang tu tengok, Masya Allah, tabarakallah, Ashraf, Ustaz Ashraf, orang nak bagi 25,000 buat haji. Ingat boleh duk bagi lagu tu ya kah? Jumpa tepi jalan, pergi haji, tak pergi noh 25,000. Ingat orang nak bagi lagu tu. Ada orang sponsor yang kita dah sponsor tapi dia tak mau pergi pada. Ada juga. Yang tu ada juga setengah ulama marah. Hak tu ada setengah ulama marah sebab orang kata apa? Orang dah nak pergi, hang dapat pergi tak orang pergi. Ni Allah bagi surat tawaran ni. Contoh lagu tu. Cuma kalau kita ambil soalan tadi, soalan nak jawab, duit titik peluh atau duit hadiah, kesemuanya itu adalah daripada Allah. Selama mana hadiah tu halal, apa semua halal, kita tak usah bincang lah, mana tu dah memang halal lah. Kalau tak, orang tak buat benda lagu tu. Cuma poin ni kita nak beritahu, bila dapat duit, orang hadiahkan untuk pergi haji, fala tafadhal mashkurah. Maknanya enta beruntung daripada orang hak lain. Allahu Akbar. Enta tu beruntung daripada orang lain. Jangan tunggu lagi dah. Pergi daftar, terus pergi. Jangan pula bertanya, ni duit menang loteri ke apa? Jangan duk buat jahat lah tu. Tanya orang. Jangan duk, orang bagi dah. Alhamdulillah, kenal kawan tu memang baik. Kita duk kenal dah. Fala tafadhal mashkurah. Pergi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki Allah nak bagi kepada siapa. Ini pilihan Allah. Labbaik Allahumma. Saya suka perkataan tu Ustaz Ashraf. Siti Maryam sebut, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi hadiah rezeki ikut suka. Dia tak kira hang baik ke hang tak baik ke, dia boleh bagi. Halas. Apa masalahnya? Allahu Akbar, cantik Ustaz Dan. Tapi Ustaz Dan, kita ada sikit lagi soalan saya nak petik ni. Bila sebut tentang Uhud tadi, Ustaz sebut tentang Uhud. Saya teringat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi menjadi perkumpulan Uhud dan Nabi menangis sehingga janggut Nabi basah. Nabi kata, wahai sahabat Uhud, syuhada Uhud, tak lama lagi aku akan menyusul kamu kemudian. Nabi begitu rindukan syuhada Uhud. Jadi Ustaz Dan mungkin boleh kupas, kenapa Nabi begitu rindukan perjuangan Uhud, syuhada Uhud ni? Sebab kita kalau pergi Madinah, Bukit Uhud ni seolah-olah tempat wajib ziarah. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kata kita Ustaz Ashraf yang pi ziarah Madinah tu, orang-orang Mekah Madinah pun bila mana depa nampak Bukit Uhud, depa dah rasa seronok dah, maknanya dah dekat dah dengan rumah depa. Nampak tak? Orang-orang Arab dulu zaman Rasulullah, zaman para sahabat pun, kalau mereka nampak saya tengah duk berjalan penat kan, daripada Syria ke Syam ke mana ke, tiba-tiba nampak Bukit Uhud, Allah seronok dah. So kita pergi rasa seronok, memang betul lah perasaan tu. Sebab Nabi bisa doa dalam satu doa Nabi, Nabi kata apa? Uhud ni cintakan kami dan kami cintakan juga Uhud. Uhud ni cinta kami pun cintakan juga Uhud. Allahu Akbar. Nampak tu? Okey. Tu point ni saya nak sebut kata, kenapa Nabi macam sayu bila tengok, selalunya orang akan cerita pasal Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu, pakcik Nabi yang kena lembing dengan Wahsy. Wahsy masuk Islam lepas beberapa selang peristiwa, Wahsy tu masuk Islam dan dia cerita macam mana dia bunuh pakcik Nabi. Dia cerita balik, dia cerita macam mana dia nak buat ni, dan dia lepas dia lembing Sayyiduna Hamzah, dia tak perang dah, dia belah pergi duduk dalam kemah dia abang. Aku tak buat apa, aku nak dia saja. Okey, selain daripada tu saya nak sebut, saya tak mau cerita pakcik Nabi. Pakcik Nabi digelar sebagai singa. Memang dia ultimate, tapi saya nak cerita orang lain sikit. Nama dia Hanzalah. Hanzalah adalah salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Hanzalah ni baru menikah Ustaz Ashraf. Baru menikah. Bila dia menikah, malam tu dia bersama dengan isteri dia, dan pagi esok tu bunyi semboyan. Jom kita nak pergi perang, untuk perang di Uhud. Hanzalah ni bangun, tinggalkan isteri dia, terus dia pergi dalam tu. Perang. Hanzalah ni gelarannya Ghassilul Malaikah. Ghassilul Malaikah. Malaikat bagi mandi dia. Jadi bila dia pergi perang dalam perang Uhud tu, dia alhamdulillah Allah takdirkan sahabat Nabi ni syahid dalam medan perang, maka dia diusung jenazah dia. Sambil diusung jenazahnya itu, sebab orang mati syahid dia tak payah mandi jenazah, tak payah. Sebab nanti Nabi kata dalam hadis, dia akan bangun balik dengan pakaian dia tu, sebab dia nak tuntut depan Allah Ta'ala, nak tunjuk darah-darah dia apa, esok Allah nak bagi ganjaran. Jadi dia tak payah mandi. Tapi masa dia berjalan tu, dia punya dai dia berpeluh. Jadi orang hairan, kenapa berpeluh? Maka Nabi bagi tahu, para malaikat memandikan jenazahnya, sebab tadi dia bersama dengan isteri dia tak sempat lagi mandi wajib. Malaikat bagi mandi dia. Baru seorang. Bukannya kita kata baru seorang, hak lain tak usah kira lagi. Boleh?
Wallahu Allah a'lam. Semoga kita semua meneruskan perjuangan para sahabat. Sekarang belum lama saya dengar cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi untuk tu saya serahkan kepada Zaira. Mungkin Zaira ada sesuatu yang melambai juga kepada kita, Ustaz Don. Dia peminat Ustaz Don. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu dia pentingnya jihad dalam diri setiap orang Islam agar mengembalikan integriti Islam sebagai agama yang sebenar dan diredai oleh Allah. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita iaitu Bank Rakyat, Rakyat Travel, L'Oreal Home Furnishing dan juga penaja pakaian saya pada hari ini iaitu Melinda Lui. Dengan itu salam ukhuwah dari saya Zaira Sri Zakaria kembali kepada Ustaz Ashraf. Baik, kita mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Semoga tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan kemenangan jihad. Aliran semangat para sahabat Nabi mengalir dalam diri kita. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kita seperti mana imannya manusia-manusia itu. Mereka itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Terima kasih juga kepada tamu haji yang banyak memberi kerjasama dengan kru-kru Salam Baitullah. Seperti itu untuk iklan pada esok hari. InsyaAllah kita akan meneruskan Salam Baitullah dengan tajuk Ibadatku bersama dengan pengurusi mursyid iaitu Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. InsyaAllah untuk itu berakhirlah kita pada malam ini Ustaz Don. Semoga Allah merahmati kita berdua dan Allah mendoakan Ustaz Don lebih hebat pada masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.